رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan ianya menjadikan kita terus patuh dan tunduk di kehadiran Allah dengan sebenar-benar pengabdian, agar kita masih lagi dalam kumpulan hamba-hamba yang bertakwa. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, layak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, imam, bilal dan seluruh jamaah muslim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, sebelum kita mengerjakan solat fardu Jumaat secara berjamaah, kita hadirkan lebih awal untuk dapat beriktikaf, mengambil peluang untuk mendapatkan pahala seumpama orang yang berkorban seekor unta, menghadirkan lebih awal di rumah-rumah Allah pada hari-hari Yaumul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Dan pada tengah hari ini kita masih lagi dalam suasana tahun yang baru, ya, pada melihat 1445 Hijriah, dan ianya masih lagi fasa yang kedua, belum melepasi 20 hari dalam bulan ini. Maka bila kita lihat dalam situasi di mana Allah masih meminjamkan usianya kepada kita, bermakna Allah masih lagi memberikan peluang yang sangat banyak terhadap kita. Kerana dalam firman-Nya juga banyak menyatakan bagaimana Allah telah pun memberi kesempatan ke atas kita, dibiarkan hidup lebih lama untuk memastikan kita menyedari diri kita bahawasanya peluang ini adalah peluang yang perlu untuk kita hargai. Dan di dalam surah Ar-Rum ayat 54 juga Allah telah pun menyatakan bagaimana proses kehidupan yang akan kita lalui. Ketika Allah mengisytihar dirinya, Allah yang menciptakan kita. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu, kita semua. Ketika Allah yang mengisytihar, Dia yang menciptakan kita, lalu Allah menyatakan bahawasanya proses kehidupan yang kamu akan lalui adalah 3 fasa. Fasa yang pertama, di mana ketika Allah mengkurniakan kamu kehidupan, kamu akan mengalami situasi yang pertama disebut dengan situasi dha'af, yakni lemah. Pada fasa pertama kamu hidup, kamu dalam keadaan yang lemah. Dengan kelemahan itulah Allah kurniakan kita orang-orang hebat, orang-orang yang dapat dipercayai untuk menjaga, merawat, membela kita dengan sepenuh kasih-Nya, agar kelemahan itu tidak menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi lemahnya kita menjadi asbab untuk orang yang diamanahkan ke atas kita mendapatkan pahala sepanjang merawat, menjaga kita dengan cara yang betul. Dan dalam keadaan lemah itu pula lah kita akan melihat bagaimana kita tidak berdayanya. Tidak ada sedikit pun dalam hati kita kesombongan. Justru sekiranya kita hanya melepasi fasa ini dalam kehidupan, maka syurga menanti kita. Kerana tidak ada sedikit pun keinginan kita melakukan jenayah akhirat kepada Allah, dan tidak terbesit dalam hati kita untuk melakukan pelbagai kejahatan. Oleh kerana itu, kita pernah lihat bagaimana cerita Nabi Khidir AS disuruh untuk membunuh seorang kanak-kanak yang sedang bermain di tepi pantai. Walaupun dia telah dibunuh dalam keadaan itu, namun ia tidak akan menjadi asbab untuk dimasukkannya ke dalam neraka Allah. Kerana pada ketika seorang melalui hanya fasa pertama, ini adalah kesempatannya untuk memperolehi kebaikan di sisi Allah. Tapi tidak pada kita. Kita sudah melepasi fasa ini,
fasa lemah, lalu kita dikurniakan oleh Allah terus kepada fasa yang kedua disebut dengan quwwah, yakni kekuatan. Dipenuhi dengan kekuatan selepas dibenarkan hidup untuk beberapa tahun kemudian. Maka pada fasa inilah kebanyakan kita ada yang tidak dapat mengawal. Ketika kekuatan sedang bermain pada kita, disitulah kekuatan itu digunakan untuk berkhianat kepada Allah. Di saat kita kuat, ramai yang tidak sedar bahawa kekuatan itu pinjaman daripada Allah. Kerjaya baru saja berjaya, kekuatan baru saja didapati, harta sudah dimiliki, segala apa benda yang kita boleh mahu pada ketika kita kuat, kita dapat merealisasikannya. Namun ketika tidak dapat dikawal dengan baik, bukan tidak ramai yang kecundang bahkan menjadi terlaknat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seumpama Abu Lahab yang sudah pun dikurniakan kekuatan, bermacam-macam kekuatan, namun ternyata di saat itu kekuatan tidak menjadikan apa-apa manfaat kepada mereka. Maka kekuatan ini akan menjadi asbab sama ada kita mampu mengawal atau tidak. Jika ia dapat dikawal, maka ketika kita memperolehi fasa yang ketiga disebut kembali kepada dha'fa, kembali kepada lemah, baru di sinilah kita akan menyesal sekiranya pada masa kekuatan dikurniakan itu kita tidak mampu melakukan pelbagai kebaikan. Sebab apa? Fasa ketiga kita akan kembali kepada lemah. Lemah yang ketiga ini tidak macam lemah yang pertama. Ramai orang yang akan menyokong kita, ramai yang akan merawat kita, tapi lemah yang ketiga ni, kalau pada saat kuat kita tak banyak baik, tak banyak baik pada anak-anak kita, tak berbaik-baik pada rakan kita, pada jiran kita, pada tempat semana kita duduk ketika itu, maka pada fasa yang ketiga ni mungkin ramai yang akan buang kita. Ada pengalaman-pengalaman ketika makin lemah jasad kita, makin tidak berdaya kita, makin ramai yang buang kita. Apa yang mahu diharapkan dengan kita lagi dah lemah yang ketiga ni? Duit dah tak ada, pangkat dah tak ada, apa pun tak beri manfaat menurut sebahagian, maka ditinggalkanlah kita. Siapa yang mengalami ini? Seperti kata tadilah, Abu Lahab yang beranggapan ketika dia kuat dia boleh buat apa saja. Namun ketika dia sudah tua, isterinya buang dia, anak dia buang dia, sampai dia mati dalam bilik 3 hari. Dah busuk, tak ada siapa yang tahu kecuali hanya bau yang sudah menyengat, menyebabkan orang tercari-cari mana punca tempat bau busuk ini timbul. Maka lemah di ketiga ini, sebelum kemuncak Allah sambung dengan ayat wa syaibah. Biasanya sebelum kamu menerima kelemahan pada fasa ketiga, kamu ditandai dengan tumbuhnya syaibah, yakni uban. Maka uban ini penanda semula jadi untuk memberi kesedaran lebih awal kepada insan agar bersedia. Jika ini sudah ada, bermakna kamu sudah tidak banyak pilihan untuk berkongkar lagi, untuk berkhianat lagi kepada Allah, untuk bermain-main lagi dengan Allah. Sebab ciri ini sudah ditandai. Contohnya bila melepasi fasa ke-40 tahun kita hidup di dunia, sudah melepasi umur Nabi contohnya, ini sudah disebut masa kecederaan, masa tambahan. Jika masa tambahan ini, bila-bila masa saja Allah boleh bunyikan whistle peluit itu, permainan kita akan tamat, maka disitulah kita akan menyesal penyesalan yang sudah tidak dapat dikembalikan terlebih awal. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan, berawal daripada ayat surah Ar-Rum ayat 54, perbincangan saya untuk pada tengah hari ini mengenai sebuah himmah, yakni sebuah cita-cita. Jika kita sedar Allah sudah beri peluang kepada kita, mungkin sebahagian banyak daripada kita sudah melepasi fasa kedua atau sedang menikmati fasa kedua. Fasa pertama memang dah lepas dah, kita sudah balik, kita sudah dikira seorang yang kuat, sedang menikmati fasa kedua, atau sebahagian kita sedang menikmati fasa yang ketiga. Dan paling ketara sekali adalah ketika Allah masih benarkan kita hidup di tahun yang baru ni, 1445. Maka setiap kali kita dikembalikan atau dibiarkan kita hidup pada tahun yang baru, kita kena bercermin. Malam tu, bermula malam tu kita dah kena cek balik apa yang ada perubahan pada hujung rambut ke hujung kaki kita. Secara semula jadinya umur semakin bertambah.
Tapi sebenar kesempatan hidup kita semakin berkurang. Ini hakikat yang tidak boleh ditipu. Bila kita sedar yang kesempatan hidup kita semakin berkurang, kita cek balik, syaibah kita dah berapa banyak? Dari ujung rambut ke ujung kaki. Oh, tak terkira dah, hampir semuanya contoh. Maka jangan krim, jangan dicat warna hitam balik, tak payah. Jangan dicat warna hitam, sebab takut kita akan kembali bergairah pula macam muda lagi. Semangat muda ni kalau ibadat okey tak apa. Ni semangat muda takutnya lama lagi, tak apa, relax dulu, nanti dulu pergi masjid. Jiwa muda kembali datang. Kalau untuk semangat melakukan kebaikan tak apa. Kalau takut ni semangat dia tu menambah lagi, langkah mundur ke belakang, bukan bertambah untuk kebaikan. Sehingga apa yang perlu kita lihat atas perubahan itu, oh dah makin banyak ni, tak boleh jadi ni. Akhirnya kita berazam. Nah, setiap kali Allah hidupkan kita pada tahun yang baru, kita kena ada azam. Itulah dalam kitab ni sebut himmah, yakni cita-cita. Namun kita kena sedar, cita-cita ni ternyata, kata Syekh Zarruq, dia ada terbahagi kepada 3 bahagian ataupun 3 jenis. Nah, 3 jenis himmah ini yang perlu kita sedar. Adakah selama dipinjamkan setiap tahun nyawa pada kita tergolong dalam salah satu ciri himmah ini atau ciri azam ini? Jika iya, mana patut kita hilangkan? Jika iya, mana patut kita bertahan? Contoh himmah, contoh azam. Yang pertama, ada orang yang berazam setiap kali tahun baru, ya, dia ada azam, baguslah. Ya, kalau orang sudah ada azam ni bagus. Ada orang kalau masuk je tahun baru ditanya apa azam kamu, entahlah, tak tahu. Itu dia tak masuk dalam kumpulan 3 ni. Maknanya dia di luar daripada geng ni. Sekarang kita nak cerita kalau ada orang yang bercita-cita. Nah, ada. Saya kalau boleh tahun ni saya nak ada perubahan. Saya nak pergi masjid Nurul Yakin setiap waktu. Sebab saya dah pencet, dah tak ada apa benda pun saya nak buat. Contoh, ni azam ni. Okeylah, bagus. Saya tahun ni saya nak baca Quran sehari semuka pun. Itu cita-cita saya. Okey, cantik. Tapi jangan terperangkap kepada himmah kategori yang pertama. Apa dia? Disebut himmah qasirah. Disebut himmah qasirah. Apa ciri khas dia ni? Mereka punya ciri khas macam tadi, sembang dia hebat. Malam tahun baru je dia dah cakap dengan kawan-kawan dia, "Man, aku start malam ni memang akan pergi masjid setiap malam, Man." Okey, bagus. Dia dah war-warkan semua kawan dia. Bagus. Cuma sayangnya dia dalam kaedah qasirah. Qasirah ni apa dia ciri dia? Setakat cakap, setakat minda, setakat hati, tapi dalam action, dalam perbuatan belum ada. Tak mampu, belum mampu. Ataupun bila diajak, adalah nanti tu. Nantilah dulu. Alah, malam ni memang dah cakap dah, tapi malam ni saya ada janji pula dengan ni, saya ada ni pula dengan tu. Bila diajak untuk membuat apa yang diazam, tersekat di situ. Ini yang dikatakan himmah qasirah. Malam tahun baru dah tiba, azam sudah disebutkan. Bila disuruh untuk buat, ada perkara yang lebih mendahului, ataupun nanti dulu, saya ni ada pula benda yang perlu didahului pula lagi. Sehingga apa yang perlu dibuat kalau kita ada ciri seumpama ini? Kita perlukan penasihat yang baik. Kita perlukan kawan-kawan yang baik. Penasihat yang baik ni perlu, sebab kita dah ada cita-cita, bandingkan dia langsung tak ada apa pun. Kita dah ada tu. Bila dah ada ni, dikatakan carilah penasihat yang baik. Contohnya siapa yang pernah mengalami ini? Seperti yang kita sedari, kisah seorang penjenayah yang sudah membunuh sebanyak 99 orang. Bila dia datang kepada penasihat yang tak berapa nak bagi nasihat, maka dia kata, mana boleh senang je kau cakap boleh ke syurga, dah 99 kau bunuh. Nerakalah tempatmu, dibunuh jadi 100. Sebab penasihatnya tak berapa nak kuat. Tapi kerana himmahnya ada, Allah izinkan dia dapat penasihat yang baik. Penasihat yang baik ni, boleh, tak ada masalah, Allah Maha Pengampun. Cuma kau kena buat sesuatu.
Kau kena keluar, kau kena bergerak, tinggalkan kampung kampung pembajak, apalah kampung ni. Kamu kena pergi dari kampung ni, pergi ke kampung sana. Sebab di kampung sana biahnya cantik, orangnya baik-baik. Kalau kamu nak berubah, memang senang kamu boleh berubah. Pergerakan diperlukan untuk orang yang sudah ada himmah qasirah ini, supaya bukan hanya setakat sebutan, bukan hanya setakat angan-angan, oh saya. No. Karena penasihat yang baik, insya-Allah dia boleh keluar, dia boleh berubah dalam situasi ini. Karena jika kita terpengaruh dalam situasi ini seterusnya, nanti tahun depan lah, ataupun besok lah, ini bukan cerita besok. Siapa boleh pasti yang kita boleh hidup ke besoknya? Kalau Allah masih izinkan kita hidup hari ini adalah satu kurniaan yang hebat. Siapa yang boleh pastikan kita boleh hidup kemudian? Kita bukan Tuhan yang boleh membuat sesuatu untuk menidakkan atau mengiyakan kematian itu. No. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat ni banyak Allah ulang-ulang dalam beberapa surah, beberapa ayat, nak ingatkan kita, kamu tak ada kuasa untuk kata kamu boleh hidup nanti, boleh hidup kemudian, boleh tangguh. No. Kuasa itu dimutlak di tangan Allah. Jika qasirah menjadi satu destinasi setiap tahunnya, perlulah perubahan. Kita takut himmah dah banyak, ciri-ciri syaibah dah ada, umur pula sudah melepasi nyawa umur Nabi SAW, sedangkan dia masih terpengaruh dalam himmah qasirah ini. Dikhawatirkan jika sampai tiba masanya Allah suruh hantar malaikat jumpa kita, malaikat maut, dia akan datang serta-merta tanpa ada minta untuk seketika menangguh. Kejaplah, saya ada hal lebih penting ni untuk buat ni dulu. Tak ada. Jika perintah itu sudah disuruh, kamu datang kepada fulan bin fulan, serta-merta dia berada di hadapan kita. Dia akan menzahirkan dirinya dalam keadaan yang orang itu akan nampak malaikat itu dengan jelas. Jadi siapa yang akan meninggal dunia, malaikat maut, dia akan nampakkan dirinya secara realiti. Jadi siapa? Saya selalu tanya pada dalam majlis-majlis kan, tuan-tuan ada nampak tak seseorang yang saya tak nampak? Macam tu. Oh, saya ada nampaklah si fulan ke situ. Tanya orang sebelah kita, kamu nampak tak dia? Tak ada. Kalau tuan-tuan nampak seseorang yang orang lain tak nampak, itu maknanya dah dekat lah tu. Itu ciri dia kan. Ada kita nampak, tapi ni ada sebelah saya ni, siapa tak ada pun. Kejap lagi dia akan isytihar lah siapa dia. Dia sudah menampakkan dirinya dalam hadis Nabi SAW, annal malaikatal maut, sesungguhnya malaikat maut, dia akan zahara, dia akan menzahirkan dirinya kepada orang yang sudah ditargetkan untuk diambil nyawanya. Maka bila dia sudah menzahirkan diri dia akan mengisytihar, bukan hanya tunjuk dirinya, tapi dia akan sebut, ni aku ni malaikat maut. Itu yang kalau kita dalam himmah qasirah ni terbeliak mata kita, lemak, datang awal, aku ingat tadi dia boleh datang lambat lagi ke, lama lagi ke. Bila dia datang dengan tanpa memberi signal apa-apa, itu yang terkejut ni. Jika kita punya himmah tapi qasirah, cita-cita tapi asyik nak tangguh je perbuatan kebaikan yang kita nak buat, maka apa yang berlaku? Kegilaan kita kepada sesuatu yang menyebabkan kita menangguh kebaikan itu, akhirnya pada saat dia sudah isytihar, dalam kisah dalam hadis ini, dia sanggup, sekiranya kekayaan dia adalah berjuta-juta, pada sebelum malaikat mengisytihar, gilanya kepada hartanya tadi tu hilang, sudah tidak nampak keindahan lagi, dan dia sanggup menggadaikan semuanya, ataupun dia tawarkan sejuta semua harta dia, sampai ke badan-badan dia sekali yang dipakainya, dia bagi kepada malaikat maut, cuma nak minta tukar pada ketika itu 1 saat saja. Jadi kalau dia punya harta puluh juta sekalipun, pada saat dah diisytihar dia malaikat maut, dah tak nampak indah dah benda tu. Dia sanggup, kau ambil ni semua, tolong tapi aku bagi 1 saat, tukar ni semua ni untuk 1 saat. 1 saat itu harganya sanggup dia gadaikan semua harta benda yang dia ada.
Pada saat isytihar itu sudah dikemukakan, tapi sebelum dia isytiharkan, gila kita memang kegilaan tu melampau-lampau sampai himmah qasirah tak ada satu pun perubahan dalam diri, walaupun ciri-ciri yang sudah diberikan sangat ketara pada diri kita. Kalaulah itu berlaku, ya, dia kata kita bagi semua yang kita ada, dia tak akan berhajat pun sedikit pun, bahkan dia perli lagi kita. Engkau fikir semua ni boleh beri ke satu saat engkau tu? Dulu sebelum aku disuruh untuk datang jumpa kamu, berapa saat Allah dah bagi? Cuba engkau kira sendiri berapa baki daripada jumlah usia engkau sampai sebelum aku datang. Berapa banyak kesempatan yang Allah dah bagi. Cuba engkau tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa banyak syaibah dah keluar di bahagian tubuh engkau ini. Ini sebenarnya signal awal yang Allah sudah berikan, tapi engkau skip je. Ada keinginan untuk berubah, tapi sedikit pun kau tak mahu untuk bergerak, hanya sekadar mengandalkan angan-angan tanpa ada sebuah perbuatan untuk sampai kepada apa yang dicita-citakan. Maka 1445 ni adalah sebuah perjalanan yang baru. Bermakna Allah sudah berikan kita kesempatan untuk menghirup udara yang di tahun baru ini. Bukan sehari dua, tapi sudah melepasi 15 hari di dalam bulan ini, di dalam tahun ini. Oleh kerana itu, jika kita masih terperangkap dalam sebuah cita-cita, tapi sebuah cita-cita itu hanya terbesit di dalam hati, kita perlukan pergerakan. Sebab bila kita bergerak, tuan-tuan puan-puan, apa keuntungan yang akan kita dapati? Kita akan keluar dari situasi yang pertama ini, himmah qasirah tadi. Maka bila kita keluar dari kumpulan himmah qasirah, kita akan digengkan pada kumpulan mana? Kumpulan yang kedua. Apa ciri kumpulan yang kedua? Disebut dengan himmah mutawassitah. Himmah mutawassitah. Apa yang akan berlaku jika kita sudah melakukan pergerakan? Kita akan keluar dari geng-geng yang asyik menghayal, cakap besar tapi buat tak ada. Kita akan menghidupkan sebuah cita-cita ke arah sebuah perbuatan. Perbuatannya berdasarkan dengan kemampuannya. Bersederhana arti kata, apa yang diingininya, dia sedar dengan apa yang dimahukan dengan kemampuan dia. Sehingga orang seumpama ini, dia tidak cakap besar. Oh, tahun baru ni aku nak tahajud 20 rakaat start malam ni. Betul lah dia buat malam tu, tapi bengkak kaki, lengoh kaki terus malam tu. Oh, nyesal aku berazam 20, baik buat kecil-kecil dulu. Pun tak buat lagi dah malam besok, penat 20 terus. Tak boleh seumpama itu. Dia punya keazaman, oh malam ni saya start, malam ni saya nak buat tahajud 2 rakaat dulu. Senang, sederhana, tapi pasti dalam pergerakan. Justru ini yang lebih diminati daripada cakap banyak, buatnya penat, akhirnya menyesal dan tak nak buat lagi, tunggu kemudian tahmu, kemudian bila lagi boleh buat. Sehingga orang yang masuk dalam kumpulan ini ukur baju di badan sendiri. Dia sedar, dia tahu dia mampunya di mana. Bila dia dah buat, Allah takkan biarkan dia buat setakat itu saja. Dalam kitab Al-Hikam ada disebutkan jika Allah suka dengan seseorang ni, maksudnya jika dia dah buat benda tu berkali-kali, walaupun nampak RM1 je kau bagi, 2 rakaat je pada orang, tapi pada Allah dia sangat berharga, ia sangat besar. Sehingga ketika Allah dah suka tengok, oh baguslah budak ni, setiap hari dia buat benda yang sama, walaupun sedikit pandangan manusia, Allah tengok cantik ni, bagus, istiqamah dia buat. Maka next tahun nama dia tersenarai untuk hidup lagi. Allah tak akan biarkan kita setakat itu saja perbuatan kita. Allah akan fatahah, bahasa yang digunakan. Allah akan bukakan. Apa yang dibukakan? Kemudahan untuknya menambah kegairahan dari kuantiti yang biasa kepada kuantiti yang agak banyak dengan kualiti yang lagi berganda. Kenapa? Karena Allah dah sayang. Bila Allah dah sayang orang ni, Allah tak akan biarkan dia setakat itu saja ibadat dia.
Allah akan bukakan dalam mata hati dia keinginan bertambah, bukan makin berkurang, makin bertambah dan bertambah keinginan dalam kebaikan. Tapi harus dimulakan dulu, bukan belum ada terus jadi banyak. Buat daripada sederhana. Kesederhanaan akan membuatkan kita tidak penat dalam sesebuah amalan untuk beristiqamah dalam amalan tersebut. Dan ini yang dianjurkan bila kita hidup dalam dunia pun bersederhana. Kalau cakap, janganlah cakap lebih banyak apa, nanti akhirnya lebih cenderung kepada kesombongan, kepada penipuan dan sebagainya. Jadi himmah mutawassithah ini melambangkan kesederhanaan dalam sebuah cita-cita, tapi akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Orang yang hidup dalam kesederhanaan ini, dia lebih tenang. Jiwa dia lebih tenang sebab dia tak ada merasa terlalu berat untuk mengamalkan sebuah cita-cita dia. Oleh kerana itu saya teringat dalam satu kisah. Kisah ni seorang keturunan daripada Umar Al-Khattab. Nama dia Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Maknanya keturunan bangsawan, keturunan khalifah. Namun dia lebih cenderung memilih jalan kehidupan dengan cara memilih bersederhana dengan dunianya. Walaupun patutnya dia boleh saja hidup dalam keadaan yang selesa, tapi dia lebih memilih hidup yang bersederhana. Bagaimana sederhananya Salim bin Abdullah ini? Menariknya diceritakan dalam kisah itu, ketika khalifah dia Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik itu khalifah dia. Nama Salim ni besar sebab dia salah seorang dari 7 orang fuqaha yang hidup pada zaman khalifah itu, dan pendapat ataupun fatwa-fatwanya akan digunakan untuk kegunaan keseharian umat pada masa itu. Namun tidak dinafikan kenal nama, tapi wajah tak berapa nak kenal, sebab zaman tu bukan zaman kita, kan? Zaman kita kalau kita bercakap ni viral, suatu dunia boleh nampak. Dan kalau kita dikenali secara mulut, biasanya muka akan dikenali juga, sebab akan ada gambar yang ditayangkan. Pada ketika itu nama sangat gah. Dan pada pandangan, kalau dah nama dia seorang fuqaha, pastilah hidup dia bahagia, ya, keselesaan diterimanya. Lagi pula dia pun keturunan daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Pastilah hidupnya kalaupun taklah kaya raya, tapi bahagia, sederhana, dalam keadaan yang boleh dikatakan selesa lah. Tapi dia lebih memilih jalan untuk yang sangat sederhana. Sederhananya macam mana? Ketika Salim memasuki Masjidil Haram, Khalifah nampak dan diberitahu Salim yang itu si Salim. Apa yang diperhatikan oleh Khalifah ketika itu, ditengoknya sangat jauh daripada imajinasi dia, bayangan dia. Keselesaan itu langsung tidak ketara daripada apa yang dipakai oleh Salim bin Abdullah. Kerana apa yang dipakainya pada ketika itu, tuan-tuan rahmatullah Allah, pakaian dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yakni selipar dia, kalau ditotalkan jumlah kepada ringgit ataupun kepada real ketika itu, hanya sekitar 13 mata wang ketika itu dirham. 13 dirham. Kalau kita ringgitkan pada hari ini, jumlah dari ujung rambut sampai ujung kaki dia sekitar 15 hingga 16 ringgit sahaja. Seorang yang ternama dari keturunan bangsawan juga, khalifah, memakai pakaian yang hanya berjumlah 13 dirham. Selipar dia tu, selipar dia, kalau kita selipar dia nak pergi tandas tu kan, kalau dia pun dah longgar, kalau terkena air lekat, tercabut dia punya tu, kena letak getah biar mudah cabut. Dalam seliparnya itu sangat semua itu dia bawa pula, dia pegang masuk ke Masjidil Haram. Kalau tinggal pun tak ada siapa nak ambil, pengemis pun tak nak ambil dah selipar itu, tapi dia bawa juga ke dalam Masjidil Haram untuk salat, dilipat dengan plastik ataupun pergi masuk. Terenyuh seorang khalifah yang hidup dalam keadaan dipenuhi dengan pelbagai-bagai pernak-pernik kehidupan, tapi seorang yang selalu diambil petuanya, diambil fatwanya untuk kemaslahatan ummah,
pakaian yang dipakai ujung rambut ujung kaki hanya segitu. Macam orang-orang yang tidak memiliki. Kalau dibandingkan kita, tak payahlah. Kopiah kita saja pun tak ada puluh-puluh ringgit dah. Kopiah saja. Kalau selipar, mungkinlah jauh banding ni. Salim bin Abdullah. 13 dirham dari ujung rambut sampai ujung kaki. Khalifah ketika itu rasa macam, ya Allah, macam tak dia macam berasa bersalah dia khalifah membiarkan seorang fuqaha dalam keadaan yang seumpama itu memilih jalan kehidupan, seolah macam dia tak dipedulikan. Khalifah rasa terenyuh dan dia pakat dengan menteri-menteri yang ketika itu, pastikan Salim mendapatkan apa yang dimahukannya. Selagi saya masih khalifah, saya tak nak tengok dia dalam keadaan yang seumpama itu. Itu hajat dia. Maka khalifah tadi jumpa Salim bin Abdullah. Bukan Salim bertemu untuk mengutarakan hajat dia, tapi seorang pemimpin ini yang datang jumpa dia nak tanya apa keluhan kamu. Pada ketika itu dalam masjid ni, dalam Masjidil Haram. Dah bila sampai di Masjidil Haram dan di dalam masjid, khalifah tadi jumpa dia, wahai Salim, ada tak apa-apa hajat kamu, tentang keperluan hajat kamu, cuba kamu sebutlah kepada saya. Ini kalau kata kita macam durian runtuh lah kan. Dah pembesar jumpa kita, tanya apa hajat kita. Kalau saya di macam tu, confirm saya akan cerita ujung rambut, ujung kaki sampai dapur, tak ada ni, tak ada tu, bulanan saya nak sekian. Oh, sebab sekali dalam tawaran sejuta, payah pun nak dapat. Tapi tidak pada Salim itu. Walaupun tawaran di hadapan dia adalah sangat hebat, namun dia dengan beradabnya dia kata, wahai khalifah, malulah kita kepada Allah, dia kata. Sekarang ni kita dalam masjid, kita datang sekarang ni nak solatlah dulu. Kalau sembang bab hajat, nanti tak habis solat pun tak habis lagi. Sebab biasalah kita, kalau satu keluhan, kalau 10 orang disuruh jumpa pada masa tu, tak habis solat pun tak habis lagi masalah. Kita kalau cerita masalah, jangan tanyalah, memang banyak, buka mata sambil tutup mata, memang masalah saja kita buat banyak lebih daripada tidak adanya masalah. Maka dia kata, solatlah dulu. Kita dah waktu solat ni kan, solat dulu. Lepas solat nanti sembang lain lagi. Sebabkan dia tak dapat apa yang dihajati, dia pun beri amaran kepada semua menteri-menteri dia untuk jaga pintu-pintu, ya. Jangan bagi Salim keluar. Saya tak dapat lagi apa yang diinginkan dia. Maka lepas salat, dia nak lari mana pun tak boleh. Sebab dah dikawal oleh pengawal-pengawal untuk memastikan apa hajat dia diberitakan agar dapat diberikan. Maka dia macam biasa, sebab dia memang datang nak solat. Tak ada pun dia terpengaruh dengan tawaran tadi. Sebab dia memang nak solat, datang ke masjid memang nak solat. Hajat-hajat yang lain tu di belakang cerita, rizki-rizki yang lain tu kemudian. Yang dia tahu, dia datang untuk solat. Maka lepas solat, habis semua dia buat kerja solahnya, ibadahnya, dia pun keluar dari pintu yang berbeza, tak pintu yang sama. Dah dikejar, dapat, dah di luar, ditanya balik bab yang sama. Wahai Salim, tadi kau kata tak boleh tanya kan, dekat masjid kita nak salat. Sekarang ni kita dah di luar masjid. Soalan saya sama juga tadi, ada tak apa-apa yang kau perlukan tentang masalah-masalah yang kau hadapi? Tolong cerita padaku, kalau izin aku akan tunaikan. Maka dia tanya balik, dia kata, wahai khalifah, engkau nak tolong aku pasal dunia ke pasal akhirat? Dia tanya balik macam tu. Dia kata, kalau pasal akhirat tak payah tanyalah, kamu lebih mendahului sebab engkau adalah seorang fuqaha. Yang aku nak tanya ni, ada tak hajat kamu pasal kehidupan kamu ke, kepayahan hidup kamu ke? Dia dah agak dah ni, sebab dia tengok dari apa yang dia pakai, dan dia anggap dia adalah orang yang tak berapa nak bahagia dari segi dunia, sebab dia boleh kira harga keseluruhan 13 dirham. Itu pakaian yang dipakai oleh pengemis-pengemis yang ada di jalanan. Itu orang-orang yang tak terurus, bolehlah pakai macam tu. Ni fuqaha, ini orang yang ternama, keturunan dari khalifah.
tak layak pakai macam ni. Itu anggapan dia. Maka dengan berhikmahnya dia bagi tahu kepada khalifah tadi, wahai khalifah, demi Allah, dia kata, sepanjang aku berkhidmat kepada Allah, sepanjang aku beribadah kepada Allah, selama ni saya beribadat kepada Allah pun kadang-kadang segan, malu saya nak minta pasal dunia kepada Allah. Sebab Allah dah sangat baik pada saya. Ini kan engkau menawarkan dunia, sedangkan Allah pemilik alam dunia pun saya segan nak minta, apalagi kepada kamu. Kamu ni bukan kaya mana, masih miskin juga. Jangan kau anggap engkau dah punya duit juta-juta, kawan yang ramai, istana yang mewah, rumah yang besar, engkau kata engkau kaya. Belum. Kita belum ada apa-apa. Kalau memang nak tolong, dia bagilah senarai ni. Menurut dia, mereka lebih layak untuk dibantu. Padahal menurut mata khalifah, dia yang layak untuk dibantu. Tapi pada dia kata kekayaan itu bukan hanya diukur dari segi luaran semata. Jika hati ada Allah, ada iman, pada saya dah sangat kaya, wahai khalifah. Dia kata, tuan-tuan, macam tu sekali. Sehingga kesederhanaan akan membuatkan kita lebih tenteram dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga jika kita ada himmah, lalu kita kumpulkan pada kumpulan mutawasitah, kita tidak akan terbebani untuk melakukan perkara tersebut. Jadi jangan terus-terus kepada yang banyak, menyebabkan kita akan penat. Bila penat, kita akan bosan. Bila bosan, siapa yang akan menusuk kita? Syaitan lah. Allah, penat kan? Itulah engkau sibuk nak buat benda ni, benda tu. Maka bila kita kata tangguh dululah. Kalau dah berani tangguh satu amal, percayalah untuk membangunkannya lagi seolah-olah macam kita nak kena angkat batu gunung yang sehebat ni, nak mengalihkannya dari badan kita balik. Untuk buat pun berat, tapi untuk mengawalnya adalah jauh lebih berat. Namun bila dah tinggal sekali, jauh lagi berat untuk mengambilnya kembali. Sama macam hafazan, nak ambil berat, bila dah dapat nak perjuangkannya berat, tapi bila dah tinggal nak ambil balik juga jauh lebih berat. Oleh karenanya tuan-tuan, himmah pastikan pada kumpulan mutawasitah, sehingga cita-cita kita senang untuk kita buat jika dalam keadaan yang bersederhana. Bila sampai cita-cita ini, kita akan dibantu oleh Allah. Kita akan dibantu oleh Allah. Maka bila kita berjuang pada himmah yang kedua ini, maka kita akan terhindar daripada himmah yang ketiga, di mana orang yang adanya cita-cita, dia himmah dia ada, besar, lalu dia kepada sabiqah, ada kekuatan. Namun jika dia berupaya dan menganggap kekuatannya adalah sepenuh-penuhnya, padahal semua himmah itu harus tertuju, harus terletak pada keizinan daripada Allah. Pada orang yang punya cita-cita yang melampau ni, contohnya, padahal dia tahu dia tidak mampu untuk mengatakan kun fayakun, tapi kerana dia sudah teruja untuk menjadikan itu menjadi hak dia, menjadi apa yang diharapkannya. Jika tidak dikawal himmah tadi ni, dia akan buat sesuatu yang melampaui daripada kekuatan. Contohnya, saya tak nak tahu, tahun ni saya nak tanah ni dekat kampung alam semesta contohnya, jadi milik saya. Saya tak nak tahu macam mana sekalipun tahun ni saya nak tanah itu. Akhirnya sepanjang proses untuk dapat ni, dia dah tak fikir dah halal haram. Kalau harus sampai membuatkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah sekalipun, itu tidak menjadi halangan pada dia. Yang penting dia punya himmah, dia punya cita-cita jadi apa yang diingininya. Kalaulah terjadi, sebab contoh penyihir yang menggunakan kaedah sihirnya untuk menyihir orang lain, kalaupun itu jadi, ataupun dia pergi sesuatu dengan cara yang mudarat, walaupun dia jadi, itu bukan sebuah cita-cita yang berhasil dengan cara yang Allah sukai.
itu adalah sesuatu azab yang bakal dinikmati sebagai balasan yang Allah akan beri kepada manusia yang melampaui dari kekuatan yang sedia ada. Bersederhanalah dalam sebuah cita-cita. Bila kita punya azam, kita kena buat dengan kaedah yang kita mampu. Dan kita sedar semua akibat dari perbuatan kita, jika kita buat dengan cara berfikir yang betul, kita akan punya kendali untuk mengawal di penghujung daripada apa yang kita buat. Kita sudah berusaha, sekiranya belum jadi, kita akan berfikir dengan cara yang baik, kita akan bersangka baik dengan Allah, kita akan menjadi orang yang lebih mengawal perasaan dalam ketentuan akhir dari perbuatan kita. Tapi jika kita sudah punya target yang melampaui, akhirnya kita sudah melupakan hak-hak tanggungjawab kita sebagai hamba dan kita melepasi daripada apa yang Allah tak sukai, kita buat juga sampai terjadi apa yang kita cita-cita. Walau sekalipun terjadi, walaupun kita kaya raya dengan apa yang sudah kita usahakan, walaupun kita kata kita sudah berada di kemuncak apa yang kita harapkan, semuanya itu tidak akan menjamin kebaikan akhirat kita. Karena hidup bukan hanya untuk kebahagiaan di bumi. Jika manusia hanya beranggapan itu, maka berakhirlah kebahagiaan di akhirat. Maka akan menjadi satu kebinasaanlah kehidupan akhiratnya. Oleh kerana itu tuan-tuan, sebagai satu penutup, kata-kata daripada Allah dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Allah menyeru kepada kita. Allah merayu, Allah menyebutkan dalam hadis ini, menyebutkan dengan seruan, abdi, wahai hambaku, ati'ni, taatilah aku. Ini seruan daripada Allah. Bila Allah panggil kita, taatilah aku, aj'alka rabbaniyan, niscaya aku akan jadikan kamu seorang yang rabbani, hamba yang akan patuh, yang suka untuk menghambakan diri kepada Allah. Jika ini berlaku, Allah akan biarkan taqulu li syai', kau katalah apa saja, maksudnya mintalah apa saja. Kalau kita kata, bila kita minta ni, orang yang sedar dirinya, mesti dia tak akan minta benda-benda yang mengarut. Dia akan minta contoh, ya Allah, rahmatilah aku, ampunilah aku. Contoh, kun, katalah kamu apa saja, mintalah, maka fayakun, aku yang akan pastikan berlaku apa saja yang kau minta. Selagi harapannya adalah hidup ini patuhilah Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Karena Allah sangat baik, berbaik-baiklah dengan Allah, maka kebaikan akan dipulangkan 10 sejuta peratus untuk kita semuanya. Karena baik yang kita tanam, baik yang kita dapat. Jika buruk yang kita tanam, pandai-pandailah untuk menjawab di hadapan Allah nanti. Keburukan dipulangkan dengan azab yang tidak mampu kita kawal, karena pada ketika itu hukum Allah yang menjadi hukum mutlak untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam, yang benar semua daripada Allah, yang lemah tadi diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada ketika ini dikurniakan kebaikan untuk saya dan kita semua, dan kita bersyukur, terima kasih kepada Allah kerana masih beri kesempatan kita hidup. Berapa baki lagi? Wallahu a'lam, tak payah tanya. Tapi pada hari ini kita tahu kita masih hidup, ambillah peluang, gunakan kesempatan ini untuk menambah bilangan kebaikan yang mungkin tertinggal pada masa yang dahulu. Yang benar daripada Allah, yang salah atas diri saya sendiri. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.